Malaysia. Seperti mana yang saya janjikan tadi, ini topik untuk kita sama-sama faham tentang OKU, muliakan OKU dengan agama Islam. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati. 4 orang tetamu bersama dengan saya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Pertama, di sebelah kanan saya, kita ada Profesor Madya Dr. Suki Osman, Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Kedua, kita ada Puan Nurul Huda Muhammad Asli, Presiden Pertubuhan Prihatin OKU Malaysia. Di sebelah kiri saya, pertama kita ada Puan Siti Noraini Zakaria, penyelia PDK Seri Kasih. Dan yang keempat, tetamu yang cukup istimewa untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kita ada Encik Muhammad Aiman Samsudin yang juga merupakan OKU Mental. Baiklah, ini satu program ini, I Love Klinik Solat, memfokuskan kepada OKU dalam membimbing mereka mengenal dan juga memahami ibadat solat dengan lebih baik. Jadi untuk kita fahamkan dan juga buka perbincangan kita pada hari ini tentang klinik solat ini, kita boleh mulakan dengan Dr. Suki dahulu memberi latar belakang tentang klinik solat untuk OKU ini, bagaimana untuk merapatkan OKU ini dengan agama Islam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bila kita sebut OKU ni, kadang-kadang orang yang kurang upaya, jadi kadang-kadang mereka rasa seolah-olahnya dipinggirkan. Itu pertama sekali. Maka dengan sebab itu pentingnya untuk kita hubungkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya perasaan itu dia dapat dileraikan. Mi'raj kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di situ Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan memberi kebaikan. Apa yang berlaku kepada OKU itu sebenarnya ujian. Ujian kepada kita juga yang sihat wal afiat ni, dia ujian kepada mereka juga, bagaimana kita nak menangani mereka dan bagaimana kita nak mendekatkan mereka kepada Allah Taala. Dengan sebab itu mereka akan rasa tenang, maka akan rasa redha, maka boleh terima dengan kekurangan yang ada. Sebab itu kadang-kadang orang tak boleh terima kekurangan yang ada, kadang-kadang tak terima. Jadi bila mana dia mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah solat, itu yang paling utama, maka pada ketika itu insya-Allah ianya akan memberi kebaikan yang sangat banyak kepada pembinaan diri dia, kepada persepsi yang ada dalam diri dia, kepada dia punya perasaan dia dan seumpamanya, dan insya-Allah ianya akan memberi kebaikan. Okey, untuk Puan Nurul Huda pula, apakah peranan yang dimainkan oleh Pertubuhan Prihatin OKU Malaysia dalam I Love Klinik ini? Assalamualaikum. Sebenarnya program I Love Klinik Solat ni dah dijalankan semenjak 2014. Pertama sekali di Masjid Asyakirin KLCC, yang mana program itu adalah program yang pertama kita bawa kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat di Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, dan kita bawakan program yang mana kita cuba untuk mendekati OKU itu dengan program-program ibadat, seperti kita nak mendedahkan bagaimana OKU itu bersolat. Sebab OKU itu dia ada jenis pelbagai OKU, yang mana kita ada OKU pendengaran, kita ada OKU penglihatan dan juga OKU masalah fizikal dan juga pembelajaran, termasuk juga OKU mental. So disebabkan kita tahu ciri-ciri perbezaan OKU tersebut, dan kita cuba bawa panel-panel yang terbaik untuk bercakap tentang klinik solat tersebut. Satu klinik itu biasanya makan masa berapa lama? Okey, sebenarnya kita dah pergi 8 negeri, which is negeri yang Selangor ni adalah negeri yang ke-9. So kita ambil masa 2 hari untuk program ini. So kita ada 4 panel. Kita ada slot untuk untuk solat OKU. Kita ada bab taharah, kita ada motivator yang akan hadir, dan juga kita ada artis jemputan. Maksudnya artis untuk menggembirakan OKU tersebut juga. Bukan sekadar kita belajar je, tapi kita santai bersama dengan artis juga. Biasanya program kita lah. Dan masa yang sama, hari kedua kita ada pertandingan. Kita ada pertandingan nasyid, bercerita, azan dan juga mewarna. Okey, dan sekarang klinik I Love Klinik Solat ini dijalankan di negeri Selangor, dan salah satunya di pihak penyelia PDK Seri Kasih. Ini wakilnya Puan Siti Noraini. Jadi apa yang dilakukan oleh PDK Seri Kasih ini dalam melaksanakan klinik ini?
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PDK Sri Kasih, kita menyahut cabaran klinik solat lah. Sebab dia keagamaan kan. Okey. Kita menerapkan nilai-nilai agama lah pada pelatih. Klinik solat dia aktiviti yang dia buat adalah nasyid, azan kan. So kita ambil muazzin dan bernasyid lah. Salah seorangnya kita hantar pelatih itulah Muhammad Aiman lah. Okey, sebelum kita pergi kepada Aiman, berapa ramai lagi selain daripada Aiman yang menyertai klinik ini di bawah PDK Sri Kasih ini? Untuk di bawah PDK Sri Kasih kita ada hantar peserta nasyid selama 5 orang. 5 orang lah. Okey. Aiman yang merupakan OKU Mental. Sekarang umur Aiman berapa? Umur saya 24. 24. Aiman bersama dengan klinik ini sejak bila? Berapa tahun? Berapa lama dah Aiman sertai klinik? Aiman dekat PDK baru 2 tahun lah. So klinik solat baru tahun ni. So baru first time lah ni. Aiman dah belajar apa dekat PDK? Belajar tentang orang kata menyayangi sesama insan lah. Saya ni dah rasa terpinggir kan. Oh, Aiman rasa terpinggir. Bila dah masuk PDK, apa yang Aiman rasa? Ramai kawan-kawan? Ramai kawan-kawan. Banyak yang support kita. Aiman, saya difahamkan Aiman dah belajar azan. Lagi belajar apa lagi Aiman? Aktiviti lah. Macam banyak aktiviti dalam sekolah tu. Jadi kita tak ada rasa sunyi. Okey. Kalau kita lihat Aiman, kan dia boleh berkomunikasi. Saya tanya, dia boleh jawab. Nampak ya normal lah kan. Kalau bagaimana pula dengan OKU lain, contohnya yang pekak, yang bisu, itu dari segi deria, dari segi yang tak ada tangan, yang tak ada kaki pula bagaimana, Prof, Doktor? Ya, dia apabila OKU ni, kalau kita melihat kepada pelbagai dia punya kelainan upayanya itu, ada yang tak ada tangan, ada yang tak ada kaki, ada yang buta, ada yang pekak dan sebagainya. Tetapi dalam Islam kita wajib untuk melayan mereka, mengambil berat mereka seumpama biasa. Macam Aiman sebut tadi, rasa terpinggir. Sebab kadang-kadang berlaku ada orang dia mendiskriminasikan. Itu satu perkara yang salah. Maka dengan sebab itu, setiap orang ini mereka ada, contohnya klinik solat kan, kita akan ajar mengikut kemampuan masing-masing. Sebab apa? Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak membebankan sesuatu yang dia tak mampu. Jadi bagaimana solat cara orang buta? Macam mana solat cara orang pekak? Macam mana solat cara orang tak ada kaki, tak ada tangan, orang mental dan pelbagai lagi. Kita lihat perkara-perkara tersebut akan diajar dalam klinik solat ini, supaya mereka tahu bagaimana cara yang betul, dan insya-Allah bila mana mereka dapat melaksanakan dengan baik, maka di situ secara tak langsungnya ia akan memberi kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan rohaninya, jasmaninya dan sebagainya. Di peringkat pertubuhan sudah berapa ramai peserta yang bersama dengan pertubuhan dan juga menyertai klinik ini? Okey, setakat hari inilah sukarelawan kita ada lebih daripada 50 orang. Seluruh negeri, maksudnya kita dah pergi 8 negeri. So 8 negeri tu ada sukarelawan kita, dan alhamdulillah untuk kali ni di Selangor, partisipan kita setakat pada akhir bulan last year, seramai 500 orang yang akan datang bersama dengan program ini pada 28 dan 29 hari bulan Januari nanti. So alhamdulillah lah pesertanya agak ramai di Selangor. Mungkin kita melihat ini adalah klinik yang mungkin mengambil masa durasinya 2 hari, 3 hari, pendek. Tapi mungkin antara isu yang saya suka petik daripada Aiman tadi, rasa terpinggir. Saya rasa macam Doktor cakap tadi kan, ramai yang rasa terpinggir. Terutamanya apabila mempunyai kekurangan fizikal dan juga mungkin mental sedikit berbanding dengan orang-orang biasa. Apa yang dilakukan oleh pertubuhan selain daripada memberi input-input keagamaan ini untuk mereka khususnya tidak merasakan diri mereka terpinggir dalam dunia ini? Okey, macam kami juga baru-baru ni last year kita buat bersama dengan Hospital Bahagia Ulu Kinta, which is kita bawakan pelajar-pelajar yang daripada Universiti UPSI, yang mana kita objektif kita buat tu sebab kita tengok statistik
pelajar yang membunuh diri tu ramai, yang ke arah kepada masalah mental tu pun ramai. So that's why kita bawakan program-program yang berbentuk ilmiah biasanya selain daripada kerohanian. So yang tu antara program yang kita buat lah dengan pertubuhan. Bukan setakat ialah kita raikan OKU mental, OKU buta. Macam kalau OKU buta kita raikan dengan program bulan puasa, kita bawa mereka makan bersama orang buta. Ya, orang normal tu dengan keadaan bergelap, macam mana buka puasa dalam keadaan gelap. So kita pun ada buat program macam tu. Itu antara program-program yang kita buat lah. Untuk merasai dan juga memahami dunia mereka. Yes. Di peringkat PDK, selain daripada klinik ini, apa lagi program-program yang dilakukan untuk menyantuni golongan-golongan istimewa ini? Okey, untuk kat PDK, kita pemulihan kan. So kita support semangat diorang. So aktiviti tu banyaklah, macam PDK Sri Kasih, kami banyak pelatih dewasa. So kita tak ada pelatih yang fizikal kan. So kita terapkan amali lah, macam amali solat. Lepas tu pagi-pagi tu kita zikir pagi, doa pagi tu kan. Lepas tu adalah sampingan untuk macam senaman apa semua. Berapa orang tenaga pengajar di PDK Sri Kasih? 5 orang. 5 orang. Semuanya umur paling muda peserta. Okey, untuk tahun ni kita dah dewasalah semua 17 hingga 41 tahun. Amir, apa yang Amir inginkan bila setiap hari Amir pergi ke PDK, pergi ke kelas, jumpa kawan-kawan? Apa yang Amir suka sangat berada dalam kelas? Terutamanya bersama dengan Cikgu Noraini. Dia panggil cikgu ke? Dia panggil cikgu. Dia panggil cikgu bersama dengan Cikgu Noraini. Kita dapat kongsilah rasa kita terpinggir kan. Tapi dekat dalam tu kita pun sama macam dia kan kepada kekurangan, tapi mereka pun sayang sama sayang kita kan. Jadi itu yang buat Aiman rasa dihargai. Aiman kalau pagi-pagi sebelum pergi kelas, Aiman pergi kelas pukul berapa sampai pukul berapa? Lepas tu selepas kelas apa Aiman buat biasanya hari-hari? Kalau lepas habis sekolah saya kerja. Aiman kerja apa? Kerja tu je buruh ladang. Oh, tak apa. Yang penting rajin dan juga mencari rezeki. Tak semua orang kadang-kadang ada sebenarnya yang juga malas dalam dunia ni kan. Realiti yang pahit. Tapi tahniah diucapkan kepada Aiman. Berani Aiman. Kawan-kawan lain ada yang ikut Aiman pergi kerja ladang? Saya kerja ikut abah kan. Ikut abah? Ladang apa? Ladang sawit. Oh, ladang sawit. Satu geng, Man. Saya pun orang sawit juga. Tapi bekerja dalam studio lah, Man. Nanti saya belajar dengan Aiman. Dah pandai kait sawit ke? Pandai. Dah pandai kait sawit lah. Aiman dah boleh azan ke dah masuk klinik ni? Boleh. Dah boleh azan? Kita boleh ke nak try? Boleh. Boleh? Ke nervous? Nak? Boleh. Boleh. Kalau boleh, Tuan Badai kata boleh, kita nak dengar Aiman azan lah sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu dia. Laungan azan daripada Aiman. Terima kasih Aiman. Itu azan subuh. Saya dengar pun ialah
kita kadang-kadang orang biasa pun tak berani lagi-lagi tengah live dekat TV, kali pertama dekat depan kamera untuk melakukan azan. Tahniah Aiman. Okey, doktor, bagaimana doktor melihat? Mungkin seorang saya lihat ramai lagi anak murid doktor yang mungkin yang berjaya untuk mengenal Islam dengan lebih dekat. Yang menarik Aiman tadi, dia azan subuh tu menarik. Ya, azan subuh. Sebab apa? Sebab kadang ramai orang terlepas subuh ni. Bukan sekadar orang koyo, orang yang bukan OKU. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada isu ini, sebenarnya macam yang disebut juga tadi, bahawa pentingnya kepada kita untuk memberi pertolongan yang sewajarnya. Berpaksikan apa yang Allah sebut dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Jadi perkara kebajikan kita kena tolong, untuk bawa takwa kita kena tolong, terutama bagi mereka yang kurang upaya. Jadi kita tolong semua. Itu kewajipan kita. Orang yang mampu, orang yang tak mampu, asalkan ada kehendak mereka untuk melakukan perkara tersebut. Jadi bila mana kita memainkan peranan, alhamdulillah kita lihat hasilnya amat menggembirakan. Contoh bila tengok cikgu, dia pun seronok tengok Aiman dapat sesuatu yang bagi kita amat berharga lah. Okey. Ini kita dapat melihat Aiman, apa lagi pencapaian lain yang mungkin boleh dibolkan, boleh di-highlightkan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini oleh anak-anak OKU yang di bawah pertubuhan? Sebenarnya macam kita wujudkan pertandingan tu, sebenarnya kita nak tengok kemampuan mereka, which is berazan. Kenapa kita pilih azan subuh, which is azan subuh antara azan yang susah jugalah untuk diorang bawa. Tapi alhamdulillah kita tengok ada juga OKU yang boleh berazan. Maksudnya peserta dia untuk berazan tu ramai yang nak masuk bertanding. So kita nampak kenapa kita buat pertandingan mewarna, sebab kita open kepada PDK yang ada bukan agama Islam, untuk bersama-sama raikan juga OKU bukan beragama Islam. So diorang akan datang pada hari kedua untuk pertandingan mewarna tu. Macam nasyid pun ramai yang boleh bernasyid, menghafal lirik dan juga bercerita. Okey, sekarang kat Selangor, selepas ni kat mana? Kita insya-Allah pergi Johor. Johor pula maksudnya akan tour Malaysia lah untuk menyambut anak-anak istimewa OKU seperti Aiman. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Suki Osman, pensyarah kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM. Terima kasih kepada Puan Nurul Huda Muhammad Asli, Presiden Pertubuhan Prihatin OKU Malaysia. Terima kasih kepada Puan Siti Noraini Zakaria, penyelia PDK Sri Kasih ataupun Cikgu Noraini. Terima kasih Cikgu. Terima kasih dan juga tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Aiman Samsudin, OKU mentor yang melaungkan azan dalam studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, azan subuh. Tahniah Aiman. Okey, sekarang kita akan ke Mat Malaysia untuk